Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak yang dikasihi sekalian. Berjumpa sekali lagi dalam kelas online Bahasa Melayu. Hari ini kita akan fokus kepada aspek tata bahasa dan tajuk hari ini ialah kata adjektif. Kata adjektif. Adjektif ini ialah pinjaman kata bahasa Inggeris. Ada perkataan adjektif. Ya, jadi kita sekejap lagi akan cuba memahami sembilan kriteria kata adjektif, dan kata adjektif ini boleh disatukan dengan boleh dikombinasikan dengan kata penguat. Kita akan belajar tentang peraturan darjah penghabisan dan sambil itu kita akan membuat latihan. Okey, ini sekali lagi tajuk pelajaran kita hari ini ialah kata adjektif. Okey, sekarang kita nak faham apa itu kata adjektif. Apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif ini? Okey, kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kalau saya di sekolah zaman dahulu, kami sebut kata sifat. Tapi untuk orang kata digunakan dengan cara yang baru ini disebut sebagai kata adjektif. Ya, tapi dulu kita kata sifat. Okey, apa maksud kata sifat ini? Apa maksud kata adjektif ini? Kata adjektif merupakan kata yang menerangkan sifat. Semua benda di dalam dunia ini ada sifat tertentu. Semua orang ada sifat. Contohnya, kita ambil ibu kita. Apa sifat ibu kita? Siapa nak jawab? Apa sifat ibu kita? Ya? Sayang. Penyayang, baik hati, dia dengan jiran-jiran dia bagus, jadi dia ni seorang yang peramah dan sebagainya. Rajin. Itu ialah sifat. Jadi, adjektif ini merupakan kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Macam pen. Saya suruh anda cek pen masing-masing. Pen anda sama tak sama? Tak sama kan? Apakah sifat pen anda? Mungkin pen anda tu mahal. Pen anda panjang. Pen awak jenis yang ringan. Itu ialah adjektif juga. Keadaan. Sesuatu kata nama. Okey, faham tak setakat ni? Apa itu adjektif? Adjektif ialah sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Awak dengar tak bunyi tembakan? Tak dengar kan? Okey, tak dengar tak apa. Tak dengar tak apa, bagus. Sebab dia ada sound, bila dia gerak je perkataan ini ada sound. Tapi tak dengar lebih bagus. Jadi kata adjektif terbahagi kepada 9 jenis. Punyalah banyaknya kata adjektif ni. Ya, maka nak senang kita kategorikan dia kepada 9 jenis. Kita kelompokkan adjektif ini kepada 9 kelompok, 9 jenis. Ini yang kita nak faham ni. Okey. Yang pertama, sifat atau keadaan. Yang pertama, sifat atau keadaan tadi. Cuba tengok yang ni. Orang kan? Berapa orang dalam tu? Berapa orang ada dalam tu? 10. 10. Okey, sekarang kita nak mencari sifat kepada orang-orang ini. Wah, mereka ni nampak macam mana? Macam mana keadaannya? Wajah mereka macam mana? Alim tu. Alim. Mereka orang-orang yang alim, handsome. Lagi? Budiman. Ya. Macam Budiman. pelajaran. Budiman, bagus. Budiman. Lagi? Seseorang yang berbudaya.
Mereka mengamalkan budaya sopan. Mereka ni orang-orang yang sopan. Okey. Lagi apa lagi? Ada lagi tak? Mereka belajar mungkin sampai peringkat yang tinggi. Jadi mereka seorang yang apa? Yang pandai. Pandai, bijak. Itu yang saya sebut tadi itu ialah contoh perkataan adjektif lah. Budiman lah, pandai, bijak, sopan. Itu ialah adjektif lah. Okay. Tengok pula yang ni. Warna. Yang kedua ialah warna. Semua perkataan yang menunjukkan warna itu ialah adjektif. Warna apa ada di sini? Kuning. Kuning. Okey, ada orang nampak kuning. Okey, biru, ungu. biru, Hijau. ungu. Pink. Ya. Ya, ada yang guna bahasa Inggeris, ungu dan sebagainya. Warna pula ada warna panas, ada warna sejuk, itu semualah. Okey, apa sahaja bila kita sebut sebagai, saya tanya pen awak warna apa? Warna biru. Ada yang guna pen warna hitam. Jadi hitam, biru ialah adjektif. Okey, jadi semua warna adjektif. Apa warna kegemaran anda? Kalau pakai baju, biru. Wah, kenapa pilih Hitam. Oh, hitam. Kenapa generasi sekarang suka kepada warna hitam? Hitam ni melambangkan apa? Kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan yang bagaimana? Modern. Menunjukkan Loyalty moden, menunjukkan ketahanan, menunjukkan jiwa yang macam mana? Yang kukuh. Biru, kenapa biru? Apa lambang biru? Tenang . Tenang. Ini hang tuah yang tenang. Musuh datang pun dia senyum sahaja. Okey. Okey. Kalau orang nak cari gaduhan, tak cari gaduhan kita, tak apalah kan. Okey, baik. Jadi warna ialah adjektif. Okey. Jadi kita tahu dua dah. Tadi apa tadi yang mula-mula tadi? Sifat atau keadaan kan. Yang sekarang ni yang kedua ialah warna. Semua perkataan warna ialah adjektif. Okey, seterusnya yang ketiga ukuran. Wah, ada banyak benda dan selalunya benda ni kita ukur. Ada masa tertentu kita ukur. Boleh tak bagi contoh benda yang kita ukur? Buku. Baju terutama tailor. Orang tukang jahit baju tu, mereka kasut pun bila kita pergi ke kedai nak beli tentu kita ukur. Awak saiz berapa? 30. Awak pakai 30? Macam-macam saiz lah. Okey, jadi ukuran ini ialah adjektif. Contoh perkataan adjektif bagi ukuran ialah yang ni. Kalau buku, macam mana buku ini? Tebal. Okey, bagus. Perkataan tebal itu ialah adjektif. Adakah semua buku tebal? Buku awak di rumah tu tebal ke tak? Yang awak pegang sekarang ni? Tak. Jadi apa perkataan adjektif bagi buku awak? Kalau tak, nipis. Jadi perkataan tebal, perkataan nipis ialah adjektif. Kita selalu ukur juga. Ukur apa? Badan kita sendiri. Okey, bila kita ukur badan kita, kita senyum. Kita kata kita ni apa? Kurus. Kita timbang-timbang, tengok, berat badan hanya 55. Kita senyum, kita tak berat. Tiba-tiba, makan lepas raya, makan banyak. Ukur, timbang-timbang macam mana? Wah, naik berapa? Naik 20 kilo. Jadilah macam ni. Jadi ini berat. Ini apa? Ringan. Kurus. Ini gemuk. Jadi ringan ialah adjektif. Gemuk juga ialah adjektif. Okey. Ini berkaitan dengan ukuran. Okey, seterusnya. Yang ni pula.
Tinggi. Tinggi. Ketinggian. Ukur yang seorang tu jauh tingginya. Yang seorang tengok alamak rendah. Jadi rendah, tinggi ialah adjektif. Okey, tolong matikan mikrofon. Okey, seterusnya. Alamak, nampak pula ular. Bila ular ni, kita ukur ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi panjang ialah adjektif bagi ukuran. Pendek pun perkataan adjektif. Di kedai, bila kita nak beli kain, tentu jurujual akan pegang satu benda. Apa benda tu? Pembaris. Pembaris yang terbuat daripada apa? Kayu. Macam. Kayu. Kayu yang panjang tu. Dia guna pembaris. Bila dia ukur, dia kata, wah, kain ini lebar. Kain ini lebar. Okay, kain ini kecil. Okay. Jadi itu semua ialah contoh adjektif. Okay, sekarang kita dah tahu 3 jenis adjektif. Sifat, warna dan sekarang ukuran. Seterusnya yang keempat. Yang keempat ialah bentuk. Dalam dunia ni, benda-benda ni ada pelbagai bentuk. Dan bentuk-bentuk itulah yang dikategorikan sebagai adjektif. Ya. Contohnya, kita tengok yang ni. Sekarang tak ada dah. Tapi beberapa tahun sebelum ini ada. 10 tahun, 15 tahun yang dulu ada benda ni. Apa benda yang awak nampak ni? CD. Bagus, CD. CD ni digunakan untuk kita dengar lagu dan sebagainya. Filem, video dan sebagainya. Semuanya dimasukkan dalam CD ni. Bentuk CD ni macam mana? Kita nak tahu tentang bentuk. Bentuk dia apa? Bulat. Kalau kita tengok dia leper. Jadi bulat, leper ialah adjektif. Petang-petang lapar pergi cari kuih. Jumpalah kuih ni. Ada orang yang suka makan kuih ni sebab inti dia sedap. Ada rasa pedas-pedas sikit. Okey, jadi ini bentuk apa ni? Segitiga. Segitiga. Jadi perkataan segitiga itu ialah adjektif. Okey, ini bola pula. Ini bukan bola yang kita main kat padang tu. Ini kena dimainkan dengan cara yang berbeza. Ini bagaimana bentuk bola ni? Bujur. Bujur. Kadang-kadang disebut sebagai lonjong. Dan sebagainya lah. Ini bangunan ni pula. Apa jadi? Tak lurus pun condong. Jadi bentuk dia macam bentuk. Kalau kita masuk ke makmal, bentuk yang bulat, tinggi macam ni bentuk apa? Silinder. Silinder. Macam silinder. Okay? Bentuk silinder. Yang ni. Ini duit lama ni. Ini pun macam bulat, leper. Jalan ini. Nak pergi ke Cameron Highland. Bangkok. Jadi ini semua ialah adjektif bagi bentuk. Okay? Faham dah sekarang ni? Keempat. Boleh ulang balik. Yang pertama apa tadi yang pertama? Sifat. Dah tak maksudnya yang pertama tadi. Sifat. Yang kedua, warna kan? Warna. Yang ketiga? Ukuran. Pandai. Ukuran. Yang keempat? Bentuk. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk yang kelima. Agak awak, apa yang kelima ni? Siapa nak bagi? Siapa tahu? Kita tak sebut lagi. Mula dengan huruf W. Ni jenis dia. Waktu. Ya. Apa tu? Waktu. Pandai. Wah, ada orang boleh bagi jawapan dengan cepat. Iaitu waktu. Waktu pun disebut sebagai adjektif. Perkara-perkara yang menerangkan tentang waktu, keadaan waktu itu disebut sebagai adjektif. Okey, siapa boleh bagi jawapan tentang ini? L.
Akhir dengan Lewat. T. Lewat. Boleh ada yang lebih kurang sama dengan lewat apa? Kalau Lambat. datang ke Lambat. lambat. Lewat, lambat itu ialah adjektif. Okey. Seterusnya, kita cari jawapannya ni. Yang ni pula lawat, cepat. Cepat. Okey, bagus. Ada pelajar tadi, Marlia ke? Yang mula-mula sekali masuk link. Kan? Saya. Bagus. Awak orang yang pertama masuk link. Jadi awak cepat. Awak bergerak dengan cepat. Waktu lah. Jadi lambat, cepat ialah adjektif. Yang ni pula apa? Tentang masa ni. Tentang masa. Okey. Sekarang ni awak sedang mengikuti Semasa. Bagus. Semasa. Pandai. Yang ni Hang Tuah kena jawab yang ni. Sebab Hang Tuah bukan zaman moden sekarang ni. Hang Tuah ialah cerita legenda. Tengok macam mana pula Hang Tuah yang tak jawab. Silam. Okey, silam. Silam ini maksud suatu ketika lama dulu. Silam. Okey, lagi. Cepat. Apa? Ada orang tak sempat nak masuk sebab dia pergi kedai dulu. Bila dia pergi kedai, jalan pula sesak macam mana ke, dia tak boleh sampai. Jadi apa tu? Dia masuk, dia kata cepat ya, dah lambat dah ni. Sebab masa sudah apa? Suntuk. Ya, pandai. Suntuk. Suntuk ini ialah adjektif juga. Yang ni apa? Baru. Pandai. Perkataan baru. Yang ni pula apa? Lama. Baru, lama. Yang ni. Anda tergolong kepada orang ini. Orang yang laju. Adik-beradik laju, perkataan apa? Pantas. Jadi ada berapa tu? 2, 4, 6, 9 contoh kata adjektif di bawah kategori atau jenis waktu. Kita dah belajar berapa jenis dah? 5 jenis dah. 5. Sekarang kita masuk yang ke-6. Cara. Bila kita melakukan sesuatu, cara yang kita buat itu disebut sebagai adjektif. Contohnya budak ni. Budak sekolah teknik ke, vocational ke ni. Bagaimana cara mereka buat? Mata ditunggang, tangan dijaga. Ya? Okey. Teratur. Lagi apa? T juga. Dia tak sembang, ukiran dia pun jadi cantik, tak pecah. Jadi dia buat dengan macam mana? Dengan tepat, teliti. Okey? Dengan tepat, dengan teliti. Itu semua adjektif. Okey. Lagi yang ni. Perempuan ni menari. Dia bukan menari rock ke, dia menari lompat-lompat ke. Ini tarian tradisional. Jadi pergerakan dia tu, dia menari dengan cara yang apa? Tangan dia pun lembut, lemah lembut, gemalai macam tu. Jadi lembut, gemalai ialah adjektif. Hang Tuah sudah mari. Okey. Yang ni pula, gerakan dia macam mana? Lincah, pantas, cekap. Tu semua ada lah. Ciri-ciri pergerakan. Jadi cara mereka bergerak tu, tangkas, lincah, cekap, itu semua ialah adjektif. Yang ni macam mana? Naik motor. Cara dia macam mana? Laju. Kemudian walaupun laju kena hati-hati juga kan. Takut jatuh, tergelincir dan sebagainya. Okey. Yang ni pula. Tengok muka.
Bersalam itu perbuatan, tapi cara dia santun. macam mana? Sopan Dengan sopan. Yang ni? Menanduk bola dengan apa? cakap. Kepala. Cakap, lincah, padu, tangkas. Semua itu ialah contoh kata adjektif bagi apa? Bagi cara. Jadi dah selesailah cara yang ke-6. Sekarang kita masuk yang ke-7. Yang ke-7 huruf J. Siapa nak teka? Jarak. Pandai. Jarak. Jarak pun sesuatu yang menerangkan tentang jarak ialah adjektif. Contohnya naik bukit. Bukit awak tengok ke bawah. Nampak jauh kecil je benda-benda yang ada di bawah. Jadi itu kita kata apa? Awak nampak apa benda-benda di bawah tu? Jarak dia disebut apa? Jauh. Jauh. Macam curam. Tempat tinggi ni dia curam. Sayup. Sayup. Nampak daripada atas. Yang ni apa pula? Macam mana jarak dua orang ni duduk? Dah dekat. Rapat pula tu. Tak apa. Mereka dah kahwin. Dah sah. Awak tak boleh lagi. Kau cakap dengan kawan perempuan yang bukan muhrim, kena duduk jauh-jauh. Tapi sekarang ni dengan semua orang pun kena duduk jauh-jauh. Kena ada jarak berapa meter? 1. Kena ada jarak 1 meter. Okay, jadi kita kena duduk jangan rapat lah. Jauh. Jauh itu adjektif. Rapat itu ialah adjektif juga. Ini lagilah apa? Jauh. Sangat jauh. Jadi perkataan jauh itu sangat jauh. Jadi jauh itu ialah adjektif. Okey, yang ke-8. Nak masuk dah. Dah nak penghujung dah. Awak dah faham dah ni kata adjektif. Dah bagi banyak contoh. Yang ke-8 huruf P. Perasaan. Ya, tepat sekali. Jawapan tepat. Perasaan. Kita ni ada banyak perasaan. Perasaan kita berubah-ubah ikut keadaan. Ikut keadaan. Keadaan yang macam mana? Ada ketika Marah. yang sampai mengalir air mata kita. Sedih. Tengok ni. Ini sedih. Apa yang berlaku ni? Ini betul ni. Ini gambar betul ni dia ambil. Saya lupa dah cerita tentang bukan hilang duit saja. Saya rasa dia hilang anak ke? Anak dia meninggal satu tragedi lah. Saya tak ingat. Anak dia jatuh sungai ke, tenggelam di lautan ke? Saya tak ingat. Tapi inilah perasaan seorang ayah apabila kehilangan seorang anak yang dia sayang. Jadi perasaannya ialah sedih, pilu. Sedih, pilu tu contoh kepada perkataan adjektif. Ini lagi dahsyat. Marah. Tengok mata dia macam mana. Dia tak tumbuk lagi. Dia bagi isyarat. Nak tumbuk orang itu. Dia marah. Marah ialah adjektif. Lagi dia apa? Dia rasa macam tak dapat budak tu lagi. Jadi dia simpan perasaan apa? Dendam. Dia simpan perasaan dendam. Jadi marah, dendam ialah contoh perasaan bagi kata adjektif. Kita nak macam ni lah. Gembira. Gembira, tenang, seronok. Ini ialah contoh kata adjektif. Yang ni pula buat hal pula dah. Apa yang berlaku? Cinta. Curang. Curang. Okey, bagus. Curang ialah adjektif. Siapa yang curang? Lelaki. Perempuan. Jangan salah tengok. Okay. Ya, curang itu perempuan yang curang. Jadi yang marah ni macam mana? Yang seorang tu marah kan? Jadi kenapa dia marah? Mungkin itu abang dia. Mana nak tahu? Jadi apa perasaan lelaki? Mungkin kawan dia. Jadi apa perasaan lelaki ini? Dalam hati dia apa? Kecewa. Okey, bagus. Kecewa,
marah, dan satu lagi C, huruf C. Adjektif perasaan huruf C. Cinta. Dia apa? Ini mungkin Cinta. sahabat perempuan ini. Cinta. C. Cemburu. Dia ada. Oh, cemburu. Cemburu. Lelaki ini cemburu. Cemburu. Jadi cemburu ialah adjektif lah. Okey, baik. Seterusnya. Ini apa pula? Tu. Dia nak tengok juga. Takut macam apa? Tengok cerita hantu. Tengok cerita hantu nak tengok juga tapi takut. Tengok celah-celah jari. Okey, jadi ini takut. Lagi apa? Bila dia nampak pula malam-malam seorang-seorang, dia rasa apa? Hidup seorang-seorang di rumah. Dia rasa seram, takut, gementar, Perang sejuk. cuak. Itu ialah contoh adjektif. Okey, kita dah dapat 9 dan yang terakhir apa? Huruf P. Siapa nak bagi? Huruf P. Pandangan. Lagi. Dia berkaitan dengan mulut, hidung, mata, telinga. Pergerakan. Aku Saya dengar. Tubuhan. Saya dengar ada salah seorang sebut tadi. Panca Pergerakan. Panca indera. Panca indera. Kita ada Allah bagi kita panca indera. Macam tu tadi, mata, telinga, hidung, mulut. Okey. Antara panca indera kita. Tengok yang ni. Okey. Bila kita makan, apa yang kita rasa? Makanan ini tu. Macam-macam kita makan. Sedap. Lagi macam sekarang ni Maggi, orang makan Maggi yang Korea, dia ada satu pedas yo. sebelum tabur dulu. Pedas. Okey. Dia apa? Kalau kuih? Masam. Manis. Manis. Kuih masam. Ada kuih masam. Manis ibu. Okey, manis. Manis. Makan-makan baru masak. Pedas, sejuk, makanan yang sejuk, pedas. Macam-macam. Kalau ubat? Pahit. Apa rasa? Okey, kalau makan terlebih garam, kita rasa apa pula? Kita akan rasa masin. Okey, itu ialah contoh adjektif lah. Semua yang kita rasa-rasa tadi tu, yang kita sebut perkataan itu, itulah adjektif. Hidung pula, bila masuk tandas yang tidak dicuci, apa yang kita bau? Busuk. Lagi apa ya? Hanyir. Hancing. Alamak, hancing. Ya Allah. Yang bestnya lah, yang best. Yang positif. Bau apa? Yang elok. Harum. Wangi. Kalau bunga tu kita cium, bau apa? Harum. Kata wangi, kita kata harum. Harumnya bunga ni. Okey. Seterusnya itu hidung. Yang ni telinga. Bila kita dengar lagu, lagu tu macam mana? Rancak. Suara yang macam Kuat. suara penyanyi. Deras. Merdu, kuat, ataupun bunyi bising sangat, muzik yang bising sakit. Garau. Kalau suara tu garau, suara yang garau. Atau muzik yang sangat kuat. Dia kata, alamak, tengah sakit lah nak dengar. Bingit. Riuh. Kalau yang bagus tu senyap. Okey. Jadi kita dengar macam-macam keadaan bunyi. Dan itu semua apakah? Adjektif. Itu semua adjektif. Maka kita dah belajar ke 9 jenis kata adjektif sebagai pengenalan. Sebab kata adjektif ini ada peraturan bila kita nak tulis.
Dan awak kena tahu tentang peraturan tata bahasa. Kalau awak tak tahu peraturan tata bahasa, agak akan jadi masalah sebab akan ditanya dalam soalan peperiksaan. Okey, bersedia semua untuk memahami adjektif lagi? Okey, selalunya macam tadi awak sebut tadi, sangat kuat. Awak sudah masukkan kata keterangan kepada adjektif itu. Macam mana suara dia? Oh, sangat merdu. Macam mana bangunan itu? Amat tinggi. Kataan amat, sangat dan sebagainya ialah kata apa? Kata keterangan yang bertugas sebagai penguat. Kita nak kuatkan lagi keadaan benda itu, jadi kita masukkan kata penguat, kata keterangan ini. Okey, kita tengok contohnya. Penguat ini pula ada 3. Penguat ini ada 3. Iaitu satu disebut sebagai penguat hadapan. Ada yang kita letak kata penguat itu di hadapan kata adjektif. Ada pula yang kita letak di belakang. Ada yang bebas. Bebas ini bermaksud kita letak kata penguat ini di hadapan dan juga di belakang kata adjektif. Ataupun dia boleh ada di hadapan, kata adjektif ini boleh ada di belakang. Okey? Okey, kita tengok kata penguat hadapan. Contohnya apa? Agak cantik. Apa lagi yang boleh kita letak kata penguat di hadapan kata adjektif tapi di bahagian hadapan? Sungguh cantik. Wah, sungguh cantik pun betul. Ataupun macam ni. Sangat cantik. Lebih dalam, lebih kuat, lebih Sangat pedas. Sangat pun boleh. Okay. Tapi yang ni kita ambil yang di hadapan dulu. Yang awak sebut yang tadi itu betul, tapi dia masuk kategori lain. Agak cantik, lebih dalam, paling tinggi dan satu lagi huruf B. Kalau saya letak mahal, apa yang kita boleh nak bagi mahal lah. Huruf B. Paling mahal. Tadi tu huruf P, sekarang huruf B. Oh, B. B. Berlebihan. B. Huruf B. Berlebihan. Berlebihan, kita ubah lagi perkataan lain yang lebih tepat. BE. Akhir dengan U di belakang. Siapa dapat? Bermutu. Cuba lagi. Begitu. Begitu mahal. Okey, jadi kata penguat hadapan ada 4 di sini. Contohnya agak, lebih, paling, begitu. Okey, ini ialah hadapan. Yang awak sebut tadi ada yang kita letak di belakang. Contohnya apa? Mahal benar. Mahal benar telefon itu. Benar ini ialah kata penguat juga di belakang. Baik sekali. Ini kita letak di belakang saja. Ini semua ada di belakang saja. Indah nian. Ini pun di belakang saja. Tinggi betul. Ini pun di belakang saja. Okey. Boleh ulang tak boleh? Apa yang pertama di belakang? Kata penguat belakang. Benar. Lagi apa? Sekali. Lagi apa? Huruf N. Huruf N. Nian. Dan huruf B. Begitu. Tinggi apa? Tinggi huruf B. Tinggi betul. Betul. Okey, bagus. Perkataannya ialah bagi betul. Jadi perkataan penguat benar, sekali, niat dan betul ini ada di belakang adjektif. Okey, mahal, baik, indah, tinggi ni adjektif. Kita letak penguat di belakang sahaja. Tadi di hadapan, sekarang di belakang. Okey, tengok yang ni. Yang ni pula bebas. Apa maksud bebas?
Bebas boleh letak di belakang, boleh letak di depan. Amat cantik ataupun cantik amat. Tadi ada pelajar bagi jawapan saya kat tadi. Dia kata kita boleh letak di hadapan. Ya betul. Di hadapan pun boleh, di belakang pun boleh. Amat, lagi apa? Huruf S. Betul. Sungguh. Dah dapat jawapan. Sungguh. Sungguh pintar, pintar sungguh. Lagi satu, tadi ada pelajar bagi jawapan dah. Bila kata penguat hadapan tu dia dah bagi dah jawapan ni. Tapi dia dikategorikan sebagai bebas. Huruf S. Huruf S. Sangat. Sangat. Sangat mahal. Mahal sangat. Okey. Jadi tak salah lah kita kata mahal sangat. Okey. Pintar sungguh. Cantik amat. Kerana ini kategori penguat bebas. Boleh ada di hadapan, boleh ada di belakang. Okey, sekarang kita akan buat latihan. Okey. Salin ayat ini. Okey, tulis. Tulis hari dulu kat buku awak, pada buku awak tulis hari. Hari ni hari apa? Kamis. Tulis Khamis. Berapa hari bulan? 18. Ya, 18 bulan berapa? 3. Ya, bulan 3 tahun 2021. Tajuknya, tajuk kata adjektif. Kata adjektif. Okey, dah tulis dah? Kata adjektif. Lepas tu selang sebaris tulis peraturan tata bahasa. Tulis peraturan tata bahasa. Inilah saya kata tadi. Awak dah faham kata adjektif, sekarang ada pula peraturan. Dalam dunia ni kita kena patuh kepada peraturan. Jika tidak, kita akan didenda. Kan? Kita akan dikenakan tindakan. Kalau dalam peperiksaan, kalau tak tahu peraturan tata bahasa, tak boleh jawab dan tidak ada markah. Okey? Tapi semua tu boleh, awak boleh dapat semua betul pun kalau awak tahu peraturan tata bahasa. Okey, dah tulis dah peraturan tata bahasa? Dah. Okey, baik. Awak tulis ayat ini. Dia pelajar terpandai. Pendek aja ayat. Pendek tapi ada peraturan tata bahasa. Ya, selalu yang pendek-pendek lah. Saya pun tak maulah bagi ayat yang panjang-panjang sangat. Kita mula yang pendek dulu. Okey, baik. Pelak, bukan pendek. Pelak. Pelik. Okey, pelik pun adjektif, pendek pun adjektif. Okey, dia pelajar terpandai. Terpandai ni, salah ke betul ayat ni? Okey, di hujungnya anda akan tulis dalam kurungan salah atau betul. Di dalam kurungan aja, di hujung dia salah atau betul. Boleh bincang. Boleh bincang. Ada yang kata salah? Betul. Ada yang kata betul? Ya. Ada yang kata betul, ada yang kata salah. Pandai ialah adjektif. Ter ni macam penguat lah. Kita nak kuatkan pandai yang budak ini, kita kata dia pelajar terpandai. Okey, tulis jawapan dia di hujung. Kalau awak kata salah, tulis salah. Kalau awak kata betul, tulislah betul. Okey, ayat yang kedua. Ayat yang panjang juga. Alamak, jawapan dia apa? Salah. Salah. Siapa tulis jawapan dia salah? Saya. Kalau tulis salah, awak betul. Saya. Siapa tulis betul, dia yang salah. Okey, tulis ayat yang kedua. Kalau awak bagi jawapan yang salah, potong saja ataupun buat correction tape, awak tulislah situ salah. Okey, salin ayat yang kedua.
Baju itu termahal. Salah. Kalau kata baju itu paling mahal. Salah ke betul? Salah. Kenapa Salah. salah? Adalah termahal. Habis tu memang mahal. Harga sampai RM400 baju. Saya pun tak Baju itu beli. sangat mahal. Termahal tak boleh ke? So, Dosa ke? bukan. Baju itu Membazir termahal. tu, Tak boleh membazir. tak ayat ni? Oh, membazir. Okey, membazir perkataan ke membazir apa? Okey, tak apa. Awak buat keputusan. Salah atau betul? Salah. Oh, ada yang kata berani kata salah. Sekejap lagi kita tanya kenapa awak kata salah. Apa peraturannya? Okey, jawapannya ialah Tawakallah. salah. Salah. Apa salah ayat ni ya? Nampak macam betul ya, baju itu termahal. Apa salahnya? Baju termahal. Okey, tak apalah kita tinggalkan baju, kita naik bangunan. Kita naik bangunan berkembal. Petronas. KLCC tu. Bangunan itu tertinggi. Awak tunjuk, awak tengok-tengok paling muka dekat kawan awak. Awak tahu tak? Bangunan itu bangunan tertinggi. Salah ke? Betul. Salah. Hai? Betul. Tapi salah. Takkan Betul. tiga ayat ni salah. Bangunan itu Betul. tertinggi di Malaysia. Yang betul ya? Betul. Tapi salah. Betul. Oh macam tu. Okey, tak apa. Tunggu sat lagi awak bagi alasan. Kenapa salah? Salah. Okey, jawapannya apa? Salah. Jawapannya apa? Tawakal je. Jawapannya apa? Betul. Salah. Jawapannya ialah Betul. Salah. ketiga-tiga ayat ini salah. Awak tengok tak? Apa yang sama tentang ketiga-tiga ayat ni? Apa yang tak betul? Okey. Okey, ter ni dia cantum dengan adjektif. Dia ada di bahagian mana ayat? Harapan. Okey, dia ter ni dia cantum dengan adjektif. Terpandailah, termahallah, tertinggi ni. Dan ada di bahagian mana ayat? Ketiga-tiga ni. Ada di bahagian mana? Di bahagian dia ada di bahagian belakang kan sekarang kan? Dia ada di bahagian belakang. Okey, kita tengok ini alasan dia. Ter ni bila kita cantum dengan adjektif, kita boleh cantum ter dengan adjektif, tak salah pun, tak berdosa pun. Tapi tak boleh ada di belakang ayat. Itu yang salah dia. Tak boleh ada di belakang ayat sebelum kita letak titik. Sebelum kita letak noktah, tak boleh ada ter dengan adjektif. Tak boleh macam tu. Jadi sekarang ini kita akan betulkan. Okey, awak betulkan semula. Okey. Awak tulis di bawah tu ialah betulkan kesalahan tata bahasa berikut. Maksudnya yang tadi tu awak buat tu, sekarang ni kita nak betulkan. Kenapa salah? Kalau salah kena buat betul lah. Kena betulkan balik lah. Macam kita, kalau kita buat kesilapan dalam kehidupan kita, kita cuba untuk memperbaikinya. Kan? Kita cuba memperbaiki kesilapan kita, kita cuba jangan ulang balik. Sebab kita tahu itu salah. Jadi kalau dia tadi tulis. Okay, jangan tulis yang ni. Jangan tulis yang salah. Awak akan tulis yang betul sahaja. Tadi awak kata dialah pelajar terpandai tu salah. Macam mana kita nak betulkan? Ni yang awak kena salin ni. Siapa nak tolong betulkan? Kita kata dia pelajar paling pandai. Okey, bukan dia yang pandai, awak yang pandai. Sebab jawapan awak betul. Dialah pelajar paling
pandai. Sekarang kita buat apa? Ter tadi, kata penguat ter tu kita ubah kepada apa? Paling. Paling. Sekarang kita kena ubah. Sebab peraturan kata ter ni bila campur dengan adjektif tak boleh ada di belakang. Okey, kalau macam tu kita tak letak ter lah. Kita ubahlah ter itu kepada paling. Paling. Okey, salin ayat ni. Sebab kita dah betul dah kesilapan ayat di atas tadi. Sekarang kita tulis yang betul. Kan? Dialah pelajar paling pandai. Okey, ayat yang kedua tadi. Oh, tak mau belilah baju tu termahal. Jawapannya apa? Baju itu agak mahal. Baju itu agak mahal. Baju Mahal sangat. paling mahal. Mahal sangat. Bukan agak dah. Mahal sangat boleh lagi. Paling Sangat mahal boleh. Sangat mahal Baju itu boleh. paling mahal. Okey, awak tulis saja. Nak letak penguat hadapan boleh, nak letak penguat belakang pun boleh. Itu mahal sangat pun boleh. Baju itu sangat mahal pun boleh. Saya sebagai contoh paling mahal sajalah. Baju itu paling mahal. Okey. Cikgu. Ya, Cikgu, bapak mahal betul boleh cikgu? mahal apa? Mahal betul. Mahal betul. Betul. Awak betul. Awak tulis betul dan awak pun betul. Okey. Baju itu mahal betul. Bolehlah kita tulis. Nak menunjukkan mahal, nak kuatkan bahawa baju tu mahal. Okey, betul kan jawapan ini? Boleh kata penguat belakang. Tinggi sangat. Bangunan itu tertinggi. Tinggi sangat boleh. Sangat tinggi. Macam-macam boleh. Okey, sangat tinggi boleh. Tinggi sekali pun boleh. Okey, bangunan itu tinggi sekali. Sekarang awak faham tak bahasa yang pertama? Faham. Apa dia peraturan tata bahasa tu? Kita ni tak boleh hadir pada bahagian pada bahagian belakang ayat diikuti dengan noktah. Sebelum titik tu tak boleh ada. Ni mic siapa? Macam ribut tu. Itulah bukan mic saya. Okey, mana itu maksudnya sekarang ni peraturannya ialah tak boleh ada di belakang ayat. Yang ni lah peraturannya. Adjektif berawal ni tak boleh hadir sebagai predikat dan diikuti dengan nota. Diringkaskan tak boleh berada di belakang ayat. Okey, faham dah yang ni? Faham, kita ada lagi. Ada lagi. Peraturan seterusnya. Awak tulis yang betul saja. Dialah pelajar paling tercantik. Paling cantik. Okey. Sekarang tak payah tulis lah. Kita jawab secara lisan cukup lah. Dialah pelajar paling tercantik. Paling cantik. Adalah paling Buang ter. belajar paling cantik. Maksudnya awak kata jawapan awak salah lah kan yang ni? Salah. Salah. Okey, jawapannya salah. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Tak payah tulis. Itulah pokok yang tertinggi sekali. Ada ter. Salah. Kenapa salah? Sebab ter tinggi. Dia bukan ada di belakang ayat. Sebab ada perkataan apa? Betul. Betul kan? Jawapannya apa? Betul kan salah? Ya, betul. Bagus. Jawapannya salah. Cikgu ni Kenapa saya kata Cikgu. kenapa saya kata bagus? Sebab kita belajar daripada kesalahan. Tak apa, kita salah hari ni tak apa. Jangan salah semasa peperiksaan. Kan? Kenapa tak boleh? Apa?
Apakah dosanya ayat ini? Tak tahu. Description. Di belakang. Okey, sekejap lagi kita cari kenapa silap. Yang awak kena tahu. Yang ni Oh, pula. yang paling tinggi tu. Oh, Terletak betul. penting. Salah. Ayat nombor 3 ni. Salah. Salah. Dia mendapat mereka amat ketinggi. Nombor 1. Salah. Nombor Salah. 1. Salah. Awak tahu tak nombor 1 apa? Nombor 1 dalam sekolah. Oh, maka ada yang amat tertinggi. Cikgu Salah ke betul? Salah. Salah. Anda berani? Anda berani? S. Ya. Berani terima kenyataan? Ya. Sebab jawapan anda Betul. betul. Yang ni salah lah. Ni salah. Betul lah. Betul lah salah. Tetapi anda kena bagi sebab. Kenapa salah yang dikaitkan Ahmad, kena dengan tentu. rasa. Okey, kita faham yang ni. Patutnya Okey, betul. Kita tengok ini. Sekarang sambung. Awak tulis yang betul saja. Okey. Kenapa salah ayat ni? Nak kena tulis ke cikgu? Sekejap lagi, jangan tulis lagi. Tulis jawapan saja. Kenapa salah? Sebab dia doktor. ada ter tu. Ada ter. Dia ada 2. Satu kata penguat paling dan satu kata penguat apa? Ter. Sama makna. Paling tu maksudnya nombor 1 cantik lah. Okay. Ter pun nombor 1 cantik lah. Jadi pilihlah salah satu. Jadi nak pilih yang mana? Nak pilih paling ke ter? Kenapa pilih paling tak pilih ter? Dia pelajar tercantik. Dialah pelajar tercantik. Kenapa tak mau guna ter? Sebab dia Paling tu lagi cantik. sesuai. Saya tunggu jawapan pelajar pintar. Hang tu Sebab dia paling cantik. tak, kenapa tak mau guna ter? Dialah pelajar tercantik. Kena ada alasan. Sebab dia itu tak dia ada lagi sedap. yang. Ini berkaitan dengan peraturan. Peraturan tata bahasa. Yang kita tak boleh guna tercantik. Doktor tak boleh doktor cantik. Tak boleh ada perkataan tu. Inilah jawapan yang saya tunggu. Kita baru belajar tadi. Ter tak boleh dicampur dengan adjektif dan ada di belakang ayat sebelum nokta. Doktor. Kalau kita pilih dialah pelajar tercantik, bukan salah kerana apa-apa. Kerana peraturan tata bahasa ter tidak boleh ada di belakang ayat bersama dengan adjektif. Jadi jawapannya yang ni lah yang tepat. Dia pelajar yang paling cantik. Okey, semua tulis yang ni. Kita tulis yang betul saja. Yang kita biasakan yang betul. Dialah pelajar yang paling cantik. Aku tulis jawapan saja, Cikgu. Ya, betul. Jawapan sahaja. Dah. Wah, cepatnya. Belum Saya cikgu, sekejap. Okey. Dengan satu tak perlu salin ke cikgu? Ya, jawapan saja. Okey. Saya nak tengok siapa boleh jawab soalan yang kedua. Dia sekali masuk ada 3. Sampai ada berapa? Sampai 3. Oh, nak bagi tahu tingginya pokok tu sampai 3 penguat. Paling pun ada, ter pun ada, sekali pun ada. Apa pilihan jawapan yang boleh kita tulis? Itu Jawapan yang pokok yang tadi. Tinggi sekali atau paling tinggi.
Ter ni memang tak boleh guna sebab tak boleh ada di belakang ayat. Kita kena kata apa? Itulah pokok yang paling tinggi, titik. Ataupun itulah pokok yang tinggi sekali. Ter tu jangan guna dah. Ter tu kita gugurkan. Kalau kita tulis juga, itulah pokok yang tertinggi sekali, masih salah kerana ada ter, ada sekali. Walaupun ter tu tidak ada di hujung ayat, ada perkataan sekali, maka tak boleh guna sebab ada dua kata penguat. Jadi jawapannya ada tulis macam ni lah. Ini pun antara jawapan yang diterima. Cikgu, Ya, kalau tulis itulah pokok yang paling tinggi pun boleh kan? boleh, boleh. Okey. Okey, dah anak-anak semua? Dah. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan ayat ini. Dia mendapat markah tinggi. Ada dua. Okey, sudah ada perkataan amat di situ. Amat dan ada ter. Jadi kita ada satu jawapan yang boleh kita terima. Amat tu boleh tulis tak? Amat? Boleh. Boleh, tapi kita kena gugurkan apa? Ter. Kita gugurkan ter saja. Ayat ini akan jadi betul. Cikgu, Dia kalau mendapat tulis dia mendapat markah tertinggi tapi buang amat. Kita buang amat. Kita kekalkan tertinggi. Okey, baik. Tak boleh lah kan sebab ter tak boleh ada di belakang ayat. Okay? Kita tak boleh pilih salah satu. Kita terpaksa pilih perkataan amat. Ya? Habis dah? Dah. Sudah. Dah. Okey. Bagus. Saya tak dengar pun suara orang lain kan. Saya dengar punya pelajar yang aktif ni sahaja. Pelajar lain mereka bagus. Mereka pun diam, dengar kan. Tapi sekali-sekala kita nak dengar lah suara mereka jawab kan. Okey, kita pindah kepada bahagian lain. Sebelum itu kita buat kesimpulan bahawa kita kena ingat bahawa ter ni tak boleh ditulis berurutan dengan kata penguat yang lain. Ter itu sudah menunjukkan banyak orang kata paling tinggi, jangan guna yang lain lagi. Okey. Peraturan lagi. Ada lagi peraturan. Kita tengok pula yang ni. Awak terangkan peraturan tata bahasa ini kepada saya. Saya suka gadis itu. Macam mana? Saya suka akan gadis itu. Macam tu Tak boleh saya suka. Sangat suka gadis itu. Bagi tahu saya, salah ke betul? Salah ke saya untuk suka gadis itu sebab dia cantik? Betul. Turun tangga nak pergi hantar buku, terserempak dengan gadis. Manis sangat. Terus suka gadis itu. Salahkah saya? Okey, tak payah tulis jawapan lagi. Okey. Yang ni macam mana? Kita perlu patuh arahan itu. Di sekolah, pakaian kena jaga. Waktu masuk kelas, keluar kelas, kena patuh. Kan?
Kalau datang untuk co-curriculum pun ada peraturan, ada arahan tertentu. Jadi salah tak ayat ini? Kita perlu patuh arahan itu. Tak salah. Tak salah. Ada orang kata tak salah. Okey, yang ni pula macam mana? Oh, ini pula. Cikgu nak kena salin ke cikgu? Tak boleh, tak salin lagi. Sekejap lagi kita salin. Yang ni macam ni. Kita kan rakyat Malaysia. Saya amat cinta negara ini. Salah. 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 Betul. Betul? Betul. Betul ke? Betul. Tak, amat tu tekak je sangat je. Dia suruh tukar sangat pula dah. Jadi lain pula. Jadi lain pula lah. Habis ni dah buat apa? Masa macam kurang something ni. Okay. Okey. Siapa kata salah? Saya. Seorang aja kata salah. Siapa kata betul? Saya. Oh, banyak pelajar kata betul. Seorang saja yang kata salah. Kita tengok jawapannya. Tup. Ini kena salin. Sat lagi salin. Sekejap lagi baru salin. Saya suka gadis itu. Jawapannya apa? Salah ke betul? Salah. Jawapannya salah. Itulah Ya. Jawapannya salah. Kenapa salah? Kenapa salah? tak nak sangat. Okey, macam ni. Suka ni, kan tadi kita belajar tentang perasaan. Kan? Antara kata adjektif ialah perasaan. Kalau bahasa Inggeris, kita kata perasaan ini ialah emosi. Emosi kan? Bila emosi, kita kata istilahnya betul ialah emotif. Kata adjektif yang berbentuk emosi ni, perasaan ini kena dengan akan. Suka ni adjektif yang berkaitan dengan emosi, emotif. Jadi kena ada apa? Akan. Saya suka akan gadis itu. Tulis yang ni kena tulis. Saya suka akan gadis itu. Jadi kena ada apa? Akan. Kalau pakai saya suka pada gadis itu boleh. Okey, tadi terputus sekejap tak dengar suara awak tadi. Jadi kena ada akan. Cikgu, kalau saya pakai saya suka pada gadis itu boleh ke? Boleh. Boleh juga. Tapi kena ada perkataan antara kata nama gadis itu dengan adjektif. Kena ada. Pada pun boleh diterima. Yang kedua tadi, kita perlu patuh arahan itu. Patuh ni dia berkaitan dengan jiwa tau. Orang yang patuh ni ada kaitan dengan diri dia, dengan semangat dia, emosi dia. Dia patuh. Dia patuh. Dia orang yang akur kepada arahan. Jadi jawapan dia, awak kena tulis apa? Kena ada Saya apa? perlu patuh pada arahan itu. Pada ataupun akan. Sebaiknya kita guna akan lah. Kita perlu patuh akan arahan itu. Ya, kena ada perkataan lain di antara adjektif berbentuk emotif dengan kata nama seterusnya tu. Jadi awak salin yang tu. Kita perlu patuh akan arahan itu. Baru ayat ni jadi betul. Seterusnya, saya amat cinta negara ini. Jawapannya apa? Saya sangat cinta pada Saya- negara ini. Saya Akan, di sini ayat ni akan lebih sesuai lah. Saya amat cinta akan negara ini. Tertinggal inilah. Tulis, saya amat cinta akan negara ini. Tentu kita semua sayang akan Malaysia. dah.
Jadi kalau lepas ini awak terima mesej, tiba-tiba ada orang hantar mesej kat awak. Dia kata apa tahu tak? Saya cinta awak. Apa awak nak buat? Block. Okey, blok. Sebelum blok, awak kata tidak diterima. Dia pun tanya, kenapa tak terima saya? Tak handsome ke saya ni? Tak handsome. Awak salah tata bahasa. Kena jawab macam tu. Tidak Eh, dia kena kata saya cinta akan awak. Baru terima. Kalau saya cinta awak, cepat reject. Tak mau kata. Kenapa? Salah. Apa salah saya? Salah tata bahasa. Bukan awak. Kata awak salah tata bahasa. Sebab itu saja. Okey, baik. Seterusnya kita tengok lagi kesalahan lain pula. Tadi kesimpulan dah. Kita buat kesimpulan dulu. Kesimpulannya ialah kalau adjektif itu berkaitan dengan perasaan, kita kena guna akan ataupun tadi kawan awak kata pada pun pada ketika tertentu boleh guna pada. Okey. Seterusnya ada sikit lagi. Ni nak sampai hujung dah. Peraturan seterusnya. Macam mana ayat ni? Buku-buku itu tebal-tebal belakang. Buku itu tebal-tebal belakang. Buku-buku itu tebal belakang. Apa nak buat? Buku itu sangat tebal belakang. Tak, jangan peningkan kepala anda lagi. Saya nak tahu saja jawapannya. Salah ke betul? Salah ke betul? Salah. Okey, Salah. ada orang kata salah. Okey, bagus. Yang ni perlu tulis ke cikgu? tak perlu lagi. Okey. Pokok-pokok di situ tinggi-tinggi. Salah. Salah. Salah lagi. Kenapa pula? Apa dosa ayat ni? Oh, double. Bertindih. Wah, jawapan yang bagus. Okey, baik. Kita tengok. Ini kena tulis. Sebab kita nak betulkan tata bahasa. Jangan tulis yang ni lagi, tulis yang betul saja. Buku-buku itu tebal-tebal belaka. Kenapa salah? Sebab tebal-tebal. Ada tebal tu je double. Tebal-tebal dan buku-buku. Buku-buku ini maksudnya bukan satu buku. Banyak buku kan? Tebal-tebal pun menunjukkan banyak benda yang itu semua tebal. Macam tu. Jadi ini bertindih. Awak kata double, awak guna istilah double tadi. Betul lah double, bertindih. Bila bertindih, apa nak buat? Macam mana nak betulkan? Bila bertindih, buang satu. Pilih yang mana satu nak buang. Kalau Tebal awak mana? nak buang tebal-tebal, Kak, jawapan dia macam ni. Kalau nak buang tebal-tebal, awak boleh gunalah buku-buku. Jadi buku-buku itu tebal belaka. Ni satu pilihan. Tulis yang ni dulu. Buku-buku itu tebal belaka. Ini satu pilihan jawapan. Okey. Okey, yang kedua kalau nak buang nak kekalkan tebal-tebal, apa awak nak buat? Buku-buku tu Tebal belakang. Betul lah tu. Kalau kita nak kekalkan adjektif dia sebagai digandakan, maka kita jangan gandakan buku. Ini jawapannya. Buat tulisan ni juga. Ini pilihan seterusnya. Pilihan yang kedua. Buku itu tebal-tebal belaka. Buku itu tebal-tebal belaka. Sudah? Okey. Bagaimana pula dengan ayat yang kedua tadi tentang pokok tadi? Pokok di situ tinggi-tinggi. Okey, sama juga macam tadi. Sekarang ni anda buat dua jawapan. Sama ada nak gandakan adjektif ataupun kata nama. Kata namanya ialah pokok-pokok. Benda dia tu, kata nama tu, pokok-pokok. Pokok di situ tinggi. Sangat tinggi.
Jangan bubuh kata penguat lagi. Kita kekalkan identiti ayat ini. Pokok-pokok di situ tinggi saja kan. Satu lagi. Pokok di situ tinggi-tinggi. Ya, pandai. Saya teringin nak dengar suara orang-orang lain, pelajar-pelajar lain. Saya. Orang lain lah. Okey. Boleh. Tak pernah cakap. Okey. Okey. Ini adalah sama ada nak gandakan adjektif ataupun nak kena gandakan kata nama. Kena pilih salah satu. Pilih salah satu. Okey, baik. Ini adalah kesimpulannya. Saya tak mau peningkan kepala awak dengan ayat-ayat yang begitu kompleks. Cukup awak tahu tadi bahawa jangan ulang dua-dua kata nama dan juga adjektifnya. Pilih salah satu. Okey? Ini kesimpulan daripada peraturan tata bahasa tersebut. Okey, ada lagi tak? Ada lagi. Yang ni. Tadika comel. Kanak-kanak di tadika itu comel belakang. Kalau Salah. Betul, yang betul. Betul. anak di tadika itu comel belakang. Betul ah? Salah. Betul. Salah tu salah. Salah pula. Tadi kata betul. Dia tu salah. Kira ni. Okey, Salah. saya nak dengar siapa kata betul dulu. Siapa kata betul? Tak ada. Salah. Tak ada orang. Salah. 100% kata salah. Orang yang berdiam diri tu, awak kata Salah. salah ke betul? Salah. 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 Oh, semua kata salah. 100% pelajar dalam Google Meet ini kata salah. Selalunya majoriti betul kan? Awaknya majoriti dah, kalau dah semua majoriti dah. Selalunya majoriti betul. Tak apa, kita tengok ayat yang kedua. Kupu-kupu di taman itu cantik Cantik belakang. belakang. Salah. Salah juga. Cantik. Ya. Betul je. Ada kata betul pula. Macam cantik. Dia pelik. Cantik. Baru buat kesimpulan. Kupu di taman itu cantik belakang. Okey, saya nak dengar siapa kata ayat ini salah. Saya. Ya. Siapa kata ayat ini betul? Saya. Saya. Seorang saya. Confident, kena confident. Okey, ada dua orang kata ayat ini betul. Kita cek jawapannya. Tak pakai je lah. Okey. Ayat ini ayat yang Salah. Salah. betul. Betul ayat ni. Kenapa betul pula? Mana satu pula dah? Yang ni, Betul. Betul ya. Betul. yang ni. Betul. Comel belakang. Kanak-kanak di tadika itu comel belaka. Betul ke salah ni? Salah. Alah. Jawapannya Salah. tak sama dengan atas Salah. kan? Okey, Betul. macam ni. Tadi kita kata bahawa kalau kita nak betulkan, kita kena betulkan salah satu kan? Bolehkah kita betulkan, kita jangan gandakan kanak? Tak boleh. Anak di tadi itu comel-comel belakang. Kalau awak nampak budak, dia jalan seorang, dia balik. Mak dia tak datang ambil dia. Dia jalan seorang. Cuba tengok kanak itu. Kesian kanak itu. Kerana dia seorang, kanak dekat dia. Kita kena bagi tahu lah kanak itu. Kita kena beritahu guru dia. Baru ni seorang kanak meninggal di dunia dalam kereta. Boleh kata guna kanak? Tak boleh.
Tak boleh. Kerana apa? Kanak ini bukan bermaksudnya banyak tu baru sebut Dia dah memang kanak-kanak. macam tu ayat Memang dia pada kanak. itu kanak. Jadi kita tak boleh nak gugurkan kanak tau. Kanak-kanak jadi kanak tau. Jadi salah. Jadi jawapannya apa? Sorry, Salah. jawapannya betul. Jawapannya betul. Okey, saya dah terima. Jawapannya betul. Saya nak saya Mana tak- tu Kalau cikgu? kata kanak-kanak di tadika itu comel-comel tu salah lah kiranya. sorry. Salah. Ayuh, Mana sebut tu? salah tu. I don't know. Jangan intai Cikgu jawapan kena lain. tulis ke? Jangan intai jawapan lain. Jangan intai. Cikgu Nampak, kena cikgu tulis ke? Yes. Allah Akbar. Yang ni betul. Okey? Cikgu. Betul lah. Betul kan? Okey, yang ni. Salah. Salah. Okey, awak tulis yang betul sahaja. Okey. Yang mana? Maksudnya awak kena tulis 2 ayat lah. Sorry. Kadang-kadang salah lah yang ni. Yang ni. Itulah kata. Pening lah. Nah. Situ. Kanak-kanak di tadika itu comel-comel belaka. Macam salah je. Betul. Yang atas ni betul lah. Dua-dua betul. Okay. Betul. Peningnya. Tak, yang penting di sini ayat ni jangan peningkan kepala anda. Kita jangan gugurkan kata ganda pada apa? Pada perkataan yang memang itu perkataannya. Kalau kanak-kanak dia tidak ada perkataan kanak. Jangan gugurkan yang tu. Okey? Nak gugurkan adjektif boleh. Comel jadi comel boleh. Okey? Okay. Dah. Kejok. Belum lagi. Okey, kalau dah awak dah faham dah 3 peraturan tata bahasa. Sekarang kita masuk yang last sekali. Peraturan yang akhir sekali. Dah salin semua? Alamak, pasal apa bunyi dia macam ni? Okey, kesimpulan tak payah. Okey, peraturan tata bahasa seterusnya ialah disebut sebagai darjah penghabisan. Suara saya berulang-ulang Takut. Okey, siap saya nak betulkan. Dengar lagi tak? Okey, baik. Darjah penghabisan. Apa maksud penghabisan? Tadi kita kata tercampur adjektif ini adalah darjah penghabisan tau. Kenapa penghabisan? Contohnya yang ni, terpandai. Kalau terpandai dalam kelas dia, terpandai maksudnya dia dapat nombor 1. Bila peperiksaan saja, dia dapat nombor 1, dia yang terpandai. Nombor 1. Maksudnya dah habis dah, tak ada nombor dah. Nombor 1 dah, dia yang terpandai. Kalau cikgu nak tanya apa pun, cikgu akan tanya dia. Dia boleh bagi jawapan yang tepat sebab dia nombor 1. Kalau maksudnya tertinggi, kita ukur-ukur tadi kan, adjektif ukuran. Kita ukur-ukur sekali. Bila ukur saja, dia tertinggi. Maksudnya tak ada orang lain yang boleh potong ketinggian dia. Ini maksudnya darjah apa? Darjah penghabisan. Adalah salah satu daripada darjah penghabisan. Sama juga dengan baik, terbaik, tercantik. Dalam pertandingan itu, contohnya Ratu Cantik. Last sekali, akhir sekali dia diumumkan sebagai yang tercantik. Dapat hadiah lah. Dapat nombor 1 lah. Termasyhur. Ialah darjah penghabisan. Sama juga dengan ini. Sekali juga darjah penghabisan. Kalau saya kata pandai sekali, dia nombor 1 lah.
Kalau tinggi sekali, bila kita ukur, tinggi sekali lah. Macam tadi tadilah. Nombor 1 tinggi, tak ada orang lain dah tinggi seperti dia. Kita guna sekali, baik sekali, cantik sekali, masyhur sekali. Jadi sekali juga dikategorikan sebagai darjah penghabisan. Tadi apa darjah penghabisan yang sebelum ni? Sekarang apa? Sekali. Ada 2 dah. Ada 1 lagi. Teramat pandai. Tersangat tinggi. Teramat baik. Sangat cantik. Teramat masyhur. Ni sebagai darjah penghabisan tadi, boleh tak diletakkan kepada kata penguat? Boleh. Jawapannya apa? Jawapannya boleh. Teramat pandai boleh. Cuma jangan ada di belakang ayat saja. Tapi tak belakang. Kita tak kata terpandai. Kita kata teramat pandai. Tersangat tinggi. Teramat baik. Ni boleh diletakkan pada kata penguat. Juga bolehlah kita letak pada pandai. Terpandai pun tak salah juga. Tapi jangan ada di belakang ayat. Tertinggi boleh. Tapi kalau ini diletak pada kata penguat, masih diterima. Masih diterima. Boleh. Tak salah. Sebab kita letak pada kata penguat. Kita letak di situlah. Kita tak letak pada terpandai. Kita takut nanti bila letak titik, itu dah jadi salah. Kan? Jadi ini antara perkara yang perlu awak ingat. Seterusnya, terbesar sekali. Boleh tak kita letak terbesar sekali? Boleh. Alamak, saya bagi jawapan pula dah. Terpandai sekali. Salah atau betul? Paling tinggi sekali. Salah atau betul? Betul. Yang ni paling tinggi sekali. Salah atau betul? Betul. Betul. Betul sebab ini salah. Maaf, salah. Terbesar sekali. Sebab ini darjah apa? Darjah penghabisan. Sekali pun darjah penghabisan. Jadi jawapannya apa? Betul. Salah. Salah. Salah sebab apa? Ni ada ter ni maksudnya darjah penghabisan. Sekali pun darjah penghabisan. Ni ni darjah penghabisan, terpandai. Sekali pun darjah penghabisan. Salah lah. Salah. Okey, paling dan sekali. Okey, baik. Inilah peraturan tata bahasa. Kata kata darjah penghabisan ini tak boleh diletak 2 dalam satu ayat. Okey, tak boleh letak 2 dalam satu ayat. Okey. Inilah slide yang akhir. Tapi awak tak teruji lagi. Awak kena buat latihan baru awak boleh mengaplikasikan semua peraturan tata bahasa yang awak buat. Jadi pada kelas yang akan datang, saya nak buat apa? Saya akan bagi soalan. Siapa yang nak jawab? Raja jawab. Saya. Awak nak tengok lepas beberapa hari, kita jumpa bila? Lepas ni? Minggu depan hari? Hari Isnin kena hadir. Kena ikuti sebab nak check balik sama ada awak boleh ingat peraturan tata bahasa yang awak dah belajar pada hari ini. Okey? Baik. Okey, baik. Itu sahaja perjumpaan kita pada hari ini. Ni tak payah buat dah. Okey, jadi selamat bertemu lagi pada minggu hadapan.
Saya sayang anda semua, murid-murid yang bijak, yang rajin, yang ikuti kelas. 2 minggu lagi kita akan belajar secara bertatap muka. Lepas ni kita akan berjumpa dalam kelas. Kelas. Masa tu kalau salah bolehlah cubit-cubit sikit. Okay. Kalau lelaki salah tu kita suruh dia pumping. Kuat sikit masa dia. Okey, udah itu sampai di sini sahaja kelas kita. Anda sangat aktif, anda suka menjawab, saya suka pada pelajar yang mengikuti kelas ini. Jadi sebelum tu boleh tak tunjuk muka? Nak tengok balik. Tengok balik muka wajah-wajah anda. Hang Jebat, tunjuk sikit muka Hang Jebat. Baca kau cuba tengok muka hantu Wah, saya. Adib. Adib dah nampak dah. Adib senyum aja. Ready Terus dengan cermin mata dia. Syazana saya dah kenal sangat. Apa yang ni? Ini Ui ya. Okey, Ui Fongi. Okey, lagi. Sofia tak buka pun. Maria, okey selalu ada, sangat setia. Sama dengan Irtina, sangat setia. Auni sangat setia. Auni Patricia. Lagi? Mana lagi? Hantar mana? Nampak? Hantar selalu tunjuk dahi ya. Hantar tunjuk muka. Okey, ini dia hang tuah kita. Pendekar moden kita. Pendekar yang boleh melawan dengan semua soalan-soalan minggu hadapan. Dan awak kena betul semua. Okey, Sofia, terima kasih tunjuk muka. Lari dah. Okey. Ni siapa ni yang ni Marliana. Okey, bagus mana? Yang lain. Adib bagus. Adib, Tira, Syazana ni mereka kekal dengan mempamerkan wajah-wajah cantik handsome mereka tu. Okey, oleh itu sekian saja. Semoga kita diberi kesihatan yang baik. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda lagi. Bye-bye. 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 Bye. Tidak lagi.